Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Soal Rakyat pada malam ini bersama dengan saya, Fiza Sabjohan. COVID-19 yang melanda negara dan juga dunia kini memberi impak negatif ke atas pelancongan negara. Anggaran semasa kerugian yang dihadapi oleh penggiat industri pelancongan bagi sektor seperti penginapan, pelancongan seperti pengangkutan dan juga lain-lain dalam tempoh Januari hingga ke Mac yang lalu mencecah sehingga ke RM9 bilion. Dan untuk makluman juga sebenarnya industri pelancongan negara menyediakan peluang pekerjaan kepada 3.7 juta rakyat di Malaysia yang juga antara penyumbang terbesar ekonomi negara. Hari ini kami nak kongsikan kepada anda impak COVID-19 ini terhadap industri pelancongan bersama dengan dua panelis yang telah pun bersama dengan kita pada malam ini. Di sebelah saya kita bersama dengan Encik Uzaidi Udanis selaku Presiden Majlis Pelancongan Malaysia MITA. Apa khabar Cik Uzaidi? Alhamdulillah, terima kasih. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Surviving. Dan kita juga bersama dengan Encik Muhammad Zohaimi Muhammad Sori selaku Presiden Persatuan Kampung Stay dan juga Homestay Malaysia. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dari Melaka kabarnya? Ya, dari Melaka. Okey, Alhamdulillah. Baiklah, kalau kita bercakap tentang industri pelancongan yang sememangnya antara penyumbang utama kepada pendapatan negara iaitu sebanyak 15.3% dari keluaran dalam negara KDNK. Dan kalau kita kongsikan dari awal tadi antara anggaran jumlah kerugian daripada Januari hingga ke Mac 2020 hampir kepada RM9 bilion. Jadi melalui pembatalan pakej-pakej pelancongan yang telah pun dilakukan dalam tempoh PKP, mungkin Cik Uzi boleh kongsikan bagaimana survival ataupun tahap kelangsungan untuk penggiat-penggiat industri pelancongan ini kekal sepanjang tempoh PKP dan juga COVID-19 ini. Terima kasih Fiza. Sebenarnya industri pelancongan antara industri yang paling teruklah kena di semasa COVID-19 ni, pandemik COVID-19 ni. Di mana kita orang kata kita ni we are the first to sing and the last to float. Kita sebenarnya terkesan daripada bulan 1 lagi, awal bulan 1 lagi, di mana industri pelancongan kita mengharapkan pelancong-pelancong daripada luar negara datang sini. Jadi terutama sekali pelancong China, antara yang pelancong yang major market pasaran yang besar untuk kita. Lebih kurang 3 juta lebih datang ke Malaysia setiap tahun. Jadi bulan 1 tu dah kurang. Dah bermula kurang. Jadi semasa Hari Raya Cina, Chinese New Year, selalunya kami dapat ramailah pelancong-pelancong, tiba-tiba kurang. Dan kita telah bersedia untuk menerima lebih ramai lagi pelancong, terutama visit Malaysia year kan. Jadi kita sudah bersedia. Tapi malangnya kita antaranya ramai yang cancel, banyak yang cancel dia punya booking. Jadi kita dah terkesan. Jadi dengan itu kita industri pelancong kita fikir macam mana cara, kita dah tahu dah disaster kami dipanggil disruptif. Okey. Disruptif dah on the way. Kita pun sebenarnya industri pelancong ni bukannya tak biasa disruptif ni. Kita dah pernah dulu dengan SARS, dengan H1N1, dengan bird flu lah, dengan macam even dengan MH370 krisis tu yang ramai pelancong tak datang sini kan. Jadi ini adalah antara disruptif lah. Tapi yang disruptif kali ini adalah yang paling besar lah yang kami terima. Kita tak tahu apa yang depan kita ni. Jadi industri pelancongan kita sebagai pihak NGO, kita telah bekerjasama dengan pihak kerajaan. Alhamdulillah kerajaan telah memberi satu nafas yang baru untuk kami dengan adanya macam-macam stimulus package, dengan ada macam-macam package insentif. Jadi kita nak tahu juga pada industri pelancongan kita telah menganjur beberapa inisiatif, antaranya TVET, Tourism Virtual Advisory Clinic. Bersama dengan MPC, pihak MPC, Malaysia Productive Corporation, kita one-on-one consultation. Jadi pihak kerajaan bersama dengan pihak industri, kita beri consultation pada industri, penggiat-penggiat industri. Macam mana? Sebab kita tak tahu apa yang jadi. Ini antara-antaranya inisiatif yang kita telah lakukan pada beberapa bulan ni. Alhamdulillah, industri penggiat industri masih survive. Mereka ni sebenarnya unsung heroes daripada dulu. Kita unsung hero, kita lebih dari frontliners sebab kita mempromosi negara kita ke negara antarabangsa. Sampai sini dia akan belanja. Semua dia belanja dengan souvenir lah, dengan durian lah. Jadi kita ni sebenarnya adalah satu jambatan
daripada pelancong negara datang ke pelancong luar negara datang ke tempatan. Kalau kita bercakap tentang sektor pelancongan ini ataupun industri pelancongan ini sebenarnya besar, merangkumi sektor seperti penginapan, pengangkutan, beli belah, makanan dan juga minuman serta penganjuran. Kalau kita bertanya kepada Encik Zuhaimi pula, kalau kita cakap tentang penginapan selaku Presiden Persatuan Kampung Stay dan juga Homestay Malaysia, mungkin boleh berikan sedikit penerangan apakah yang perlu penonton kita faham sebagai mana yang dimaksudkan seperti homestay dan juga kampung stay ini, Encik Zuhaimi. Okey, terima kasih Liza. Jadi sebenarnya program pengalaman homestay, tajuk dia program pengalaman homestay. So nak pendekkan dia nama dia homestay lah. Jadi homestay ini di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya yang diiktiraf oleh MOTEK untuk satu-satu komuniti di dalam kampung contohnya untuk menjalankan pelancongan di dalam satu komuniti tersebut. Jadi semua terlibat. Maknanya bukan sahaja kepada pengusaha tuan rumah. Dia ada yang bercocok tanam, petani, nelayan, semua itu terlibat di dalam satu komuniti untuk menjalankan program pengalaman homestay. Dia lebih menembakkan kepada pengalaman. Jadi homestay tersebut penginapan di rumah host family, di rumah keluarga angkat. Walau bagaimanapun dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini disebabkan masyarakat tempatan ataupun lokal kita punya masyarakat nakkan privacy. Mungkin mereka memerlukan sesuatu yang rasanya mungkin dah sama je kat rumah kat biasa, so dia nakkan rumah berbeza. So kita telah mewujudkan satu kampung stay. Jadi di bawah MOTEK dah mewujudkan satu kampung stay yang mana mereka mempunyai kunci rumah yang berbeza daripada tuan rumah. Itu adalah konsep homestay dan kampung stay yang berdaftar dengan MOTEK. Jadi saya nak tambah sikit apa yang Cik Huzaidi cakap tadi, itu berkenaan dengan kesan kepada homestay dan kampung stay. Memang kita pun sama, daripada awal Januari kita dah merasakan kesannya. Sehingga kan kita dah ada di kalangan kita punya members yang dah berbincang dengan pihak luar negara untuk membawa pelancong masuk dari kapal dan sebagainya. 1,000 orang untuk satu weekend. Setiap weekend ada 1,000 terpaksa cancel disebabkan MCO ni. Itu pendapatan yang banyak. Satu orang kalau RM100 aja dia punya package sehari, datang sehari. Dia datang dah 3-4 jam, lepas tu dia balik naik kapal balik. RM100 seorang. Kalau 1,000 orang, lepas tu tiap-tiap minggu, semua tu dah tidak ada lagi sekarang ni. So kita kena start dari awal semula. Okey. Perlu bermula dari awal semula akibat daripada PKP ini. Tapi kalau kita nak lihat dalam tempoh PKP ini juga, sebelum ini, apakah antara langkah yang telah pun diambil oleh pemain-pemain industri untuk kekal bertahan? Sebab kos penyelenggaraan ada yang perlu dilakukan, kos pembayaran pekerja dan sebagainya. Mungkin Cik Uzadi boleh komen. Yalah, sebenarnya memang impak dia sangat besar. Jadi kalau kita nak harapkan kerajaan membayar semua, jadi tak masuk akal lah. Tapi alhamdulillah kerajaan dengan adanya dengan dia prihatin, dengan ada berbagai-bagai insentif dia tahu di mana yang perlu salurkan duit-duit gaji, electricity, tarif dan juga berbagai-bagai SME punya, small medium enterprise punya package oleh BSN, SRF bersama-sama dengan bank-bank. Ini membantu sedikit sebanyak untuk industri pelancongan. Tapi kita industri pelancongan, kita berfikir kita kena mind shift, kita kena tukar, kita kena reset tourism. Di mana reset tourism ni kita tengok dulu memang kita dah biasa. Produk-produk tu memang dah biasa. Kita pergi produk KLCC, produk Langkawi, produk tapi sekarang ni kita kena fikir cara macam mana nak tarik pelancong datang sini. Jadi kata kepada di Kuala Lumpur ni, berbagai-bagai produk yang kita ada sebenarnya kita ramai kita tak tahu yang produk-produk baru. 15 minit daripada KLCC ada Kemensah. Di mana ada sungai, air terjun, makan dekat tepi sungai. Ramai kambing dalam sungai. Dalam kambing, golek macam itu. Jadi ramai tak tahu. Jadi ini adalah satu kita kena beritahu, tengok apa produk-produk yang kita ada. Banyak produk tapi kita masih segan, kita malu nak tu. Jadi kita kena mind shift kita kena tengok produk-produk baru dan kita fikir cara macam mana kita nak berniaga. Berniaga ni selalunya kita dengan brosur, dengan adanya pergi-pergi ke tempat luar negara. Tapi sekarang tak. Kita dengan cara digital, dengan ini COVID-19 ni kita rasa macam kita is a wake up call. Satu wake up alarm yang kita ni, kita kena fikir cara baru untuk berniaga, untuk mempromosikan Malaysia. Jadi itu antara-antaranya yang kita patut buat. Dan industri pelancongan adalah industri yang paling besar
besar di Malaysia ni sebab mengikut SME Corp lebih kurang 600,000 syarikat yang sangkut paut dengan industri pelancongan. Itu sebabnya ada lebih kurang 4 juta pekerjaan. Jadi kalau kita nak bangun balik, kita nak bangkit balik, kita nak movekan ekonomi negara, industri pelancongan adalah industri yang sangat sesuai untuk kita boost. Tak perlu ada kontrak kerajaan, tak perlu ada kontrak. Jadi kita dapatkan terus direct pada komuniti setempat macam kampung stay. Tapi berbalik kepada bagaimana ataupun langkah-langkah yang diambil untuk pemain industri kekal bertahan bagi pihak homestay dan juga kampung stay sendiri. Mungkin agak berbeza kerana ia melibatkan penduduk tempatan yang sememangnya hos-hos itu mereka duduk di rumah sendiri. Tapi ada tak terbabit dengan kos penyelenggaraan dan sebagainya? Of course ada. Cuma kadang-kadang kita tengok mungkin ada rumah sendiri. Tapi sebenarnya semasa ada ketikanya bila mereka nak menyertai program ni, dari masa ke semasa mereka nak upgrade rumah dia. So kadang-kadang duit tak cukup, terpaksa pinjam bank atau pinjaman yang lain. So dia nak serve dia bank tersebut, dia kena, benda ni semua membebankan kepada pengusaha-pengusaha. Dan untuk dalam jangka masa beberapa bulan MCO ni, pengusaha-pengusaha homestay terpaksalah mengakukan kerja-kerja yang mungkin orang lain buat, contohnya bertani ataupun melihat kembali dusun buah-buahan, jual buah-buahan secara online, dan banyak lagi kerja-kerja yang mereka buat di samping mereka kena dalam masa yang terhad ni, dalam 2 bulan 3 bulan ni mereka upgrade kediaman ataupun homestay masing-masing. Kalau kita bercakap ataupun kembali kepada apa yang Cik Zuhaidi kongsikan tadi, kita kena reset semula. Kita kena galakkan penduduk-penduduk ataupun rakyat di Malaysia ini juga untuk terus sama aktif dalam aktiviti pelancongan domestik negara. Kalau kita lihat di peringkat antarabangsa, sektor pelancongan Malaysia telah mendapat pengiktirafan dunia oleh pelbagai pihak. Malahan dalam industri pelancongan kesihatan Malaysia turut muncul sebagai number 1 World Healthcare pada tahun 2019. Dan ini kita lihat, kalau kita lihat negara kita ini cukup popular juga di luar negara dari segi pelancongan kesihatan. Jadi mungkin ada perancangan-perancangan sebelum border kita dibuka semula, bagaimana cara untuk kita menggalakkan juga rakyat tempatan untuk sama-sama mengadaptasi norma baharu ini dan juga menggalakkan pelancongan kesihatan di Malaysia. Cik Zuhaidi. Ya, Fiza, I think soalan yang sangat bagus. Sebenarnya industri pelancongan penggiat kita ni sekarang ni, kita jangan tunggu border buka. Promote sekarang. So antaranya faktor-faktor yang elemen ataupun produk yang boleh kita promote adalah medical tourism. Medical tourism ini memang popular, terutama sekali negara ASEAN, negara yang the best in the world. Dan terbukti dengan adanya COVID-19 ni, kita tahu kerajaan ataupun pihak Kementerian Kesihatan dan juga hospital telah berjaya membendungkan penyakit ini dan diiktirafkan oleh negara luar kan. Jadi kita kena gunakan. Ini selling point ni. Ini unit selling point yang kita gunakan. Kita juga ada yang hospital yang besar, antara dia besar di Asia, dengan kita boleh convertkan pusat agrotourism MIPS pada hospital sementara. Itu satu orang kata, macam mana dia boleh buat hospital? China dia buat hospital dengan dia buat 2 minggu, tapi Malaysia dalam masa 24 jam dia boleh buka hospital. Ini adalah satu kejayaan oleh kerajaan Malaysia. Jadi tapi kita nak tengok juga bagaimana kita nak promote sekarang. Sekarang border tutup kan? Border tutup. Tapi kita jangan lupa pesaing-pesaing kita. Pesaing kita siapa dia? Pesaing kita ASEAN, negara ASEAN, negara Thailand, negara Vietnam, negara-negara yang sekarang dapat mempunyai satu pasaran yang besar, memasarkan dengan secara agresif. Mereka telah memula agresif. Singapura telah membuka border mereka tak lama lagi. Jadi mereka telah ada G2G agreement dengan pasaran China, dengan government China. Kita bagi kami di MITA, kita telah akan mengadakan satu dipanggil live broadcasting untuk live antara di mana program itu yang akan disediakan di negara China live, dan kita di sini kita akan promotekan Malaysia, produk durian, produk macam-macam, kopi lah, coklat lah, yang boleh promote ke negeri China, dan mereka kata, wah, Malaysia ni bagus, macam-macam produk lah. Kita kena promote sekarang ni. Adalah satu inisiatif oleh kami, dan juga diharap semua usahawan-usahawan SME, kita gunakan platform ni untuk mempromosikan Malaysia. Bila kita promosikan Malaysia, nampak produk Malaysia, automatically kita tahu, saya kena pergilah Malaysia ni. Kita tahu kita ada coklat durian. Saya nak rasa macam durian ni. Jadi bila datang sini tu, dia nampak, dia akan plan, rancang untuk melancongkan Malaysia. Sebab persaingan agak sengit.
kita kena promote sekarang. Jangan tunggu border tu buka. Promote sekarang. Untuk mengekalkan juga reputasi Malaysia sebagai negara yang mempunyai kepakaran kesihatan yang baik. Ini juga memberi satu ruang dan juga peluang yang besar kepada pelancong-pelancong luar untuk datang ke Malaysia selepas ini. Dari segi persediaan sebagai penggiat industri sendiri, dari segi persediaan, kalau kita lihat dalam tempoh PKPP ini yang mana ramai juga dalam kalangan rakyat kita yang telah pun mula keluar pergi bercuti, malahan di minggu pertama tular di media sosial hotel-hotel penginapan di Langkawi dikatakan penuh sampai tak cukup kan. Jadi bagaimana dari segi sambutan rakyat tempatan sendiri ketika ini terhadap permintaan ataupun penginapan di homestay dan juga kampung stay? Setakat hari ini kita homestay dan kampung stay dan sebahagiannya dah mula pick up. Dan apa yang kita dapat tahu, ada homestay, ada kampung stay dah mula menjual. Alhamdulillah lah, berkait dengan durian, musim durian sekarang ni, mereka datang untuk makan durian di samping dengan keluarga mereka untuk menikmati pengalaman di homestay. Buah-buahan tempatan buah-buahan tempatan. Jadi berkenaan dengan ni semua ni, kita kena mengembalikan semula keyakinan terutamanya pelancong domestik untuk datang ke homestay atau kampung stay atau mana-mana tempat pelancongan. Jadi sebenarnya benda tu bukan sahaja melibatkan komuniti homestay itu sendiri saja. Ya betul, komuniti homestay itu dia akan buat sanitize ke rumah dia, peralatan-peralatan yang digunakan, sama ada mungkin permainan-permainan ataupun dewan dan sebagainya. Tapi kita lihat tanggungjawab itu juga dipikul oleh contohnya mereka yang bekerja di sapu sampah, angkat sampah di keliling komuniti tersebut, orang-orang kampung yang tidak terlibat secara langsung tapi secara tidak langsung mereka pun mengambil bahagian untuk mengembalikan keyakinan pelancong untuk datang melancong dalam negara. Sebab pelancong kalau dari dalam negara ni dia bergerak dari rumah dia, dia punya impak kesan ekonomi itu menyeluruh. Pam minyak dapat boleh dia mengisi minyak di pam minyak, ekonomi akan naik lagi. Dia berhenti makan di highway atau di mana-mana. Lepas tu nanti kalau dia tak nak tambah lagi 1-2 malam di hotel dan akhirnya dia sampai ke homestay. So ending dia tu dekat komuniti tersebut, dia pergi ke kedai kopi, minum kopi, nanti kan dia beli sayur-sayur, pergi ke pasar. Dia ekonomi setempat tu memang banyak. Cuma mungkin orang tak perasan, masyarakat tak perasan. Mungkin dia belanja RM10, RM5 itu nampak sedikit. Tapi sebenarnya apabila melibatkan volume yang besar, ekonomi kita sebenarnya semakin naik. Jadi saya melihat pada perkara ni, pengusaha-pengusaha homestay atau kampung stay di seluruh Malaysia, dia mesti akan sekarang ni sedang membuat mengembalikan keyakinan tersebut. Maksudnya dia kena buat sanitize dan sebagainya mestilah divideokan dan di-upload kepada dikongsikan kepada semua masyarakat. Semua orang tengok dan akan datang ke homestay dengan merasa selamat. Okey, dikongsikan dan juga saya kira yang paling penting sekali harus mengikut garis panduan yang telah pun ditetapkan. Selepas ini kita nak kongsikan dari segi cabaran-cabaran pula, bagaimana untuk meyakinkan, menghilangkan kegesaran dan juga ketakutan ini. Kita nak berehat seketika, teruskan bersama kami Suara Rakyat. Impak COVID-19 terhadap industri pelancongan itu yang kita bincangkan dalam Soal Rakyat pada malam ini. Baiklah Encik Uzaidi, mungkin kita boleh kongsikan bagi terus memastikan kelestarian industri pelancongan di Malaysia, kiranya kerjasama daripada semua pihak itu amatlah diperlukan dalam terus membina satu persekitaran yang kondusif, yang selesa, yang bersih dan juga selamat untuk pelancong-pelancong domestik kita ini untuk terus berkunjung ke destinasi pelancongan negara. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh semua pihak, Cik Zaidi? Okey Fiza, sebenarnya saya suka statement semua pihak tu. Dia bukan hanya pihak hotel, dia bukan hanya pihak travel agent, bukan hanya pihak tour guides, dia semua keseluruhannya. Jadi kita kena bekerjasama untuk memastikan industri pelancongan ini berkembang, maju ke depan dan juga dia boleh memberikan satu impak yang besar untuk ekonomi negara. Jadi di bawah Kementerian Pelancongan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, beliau, saya rasa beliau sangat aktif, proaktif, selalu mendengar industri pelancongan bersama-sama dengan KSU, dengan TKSU. Jadi kita rasa macam kita boleh bersama satu pasukan, semua pihak.
Jadi kita juga perlu lebih lagi untuk tengok apa cara-cara yang mana kita boleh tengok kerajaan boleh mengadaptasikan agile regulation. Kita tahu negara-negara Korea, negara-negara Taiwan, mereka ni sangat agile in terms of regulations. Jadi kita perlulah kalau boleh kerajaan Malaysia kita tengok adaptkan macam mana agile regulation ni boleh memberi manfaat pada industri pelancongan dan juga akan memberi manfaat pada rakyat. Contoh lesen. Jadi yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy kata kita lupuskan lesen. Itu adalah satu-satunya contoh yang mana kerajaan telah proaktif. Tadi saya beri contoh virtual advisory clinic. Itu saya rasa ini the first in the world. Antara the first in the world yang kerajaan sanggup memberi nasihat bersama dengan industri pelancongan pada pengiat-pengiat industri ini. Jadi saya rasa itu one to one punya advisory. Itu antaranya yang kerajaan saya rasa proaktif, pihak terutama sekali pihak kementerian. Tapi kita perlu banyak lagi. Kita tengok macam Pos Malaysia. Pos Malaysia katakan, Pos Malaysia perlu menghantar lebih kurang 800,000 parcel sehari dalam masa PKP ini. Jadi kita ada Pos Malaysia mungkin ada limited van, limited resources, human. Jadi kita industri pelancongan kita menggunakan van kita untuk menghantar parcel-parcel ni. Ini adalah salah satunya di mana kerajaan bersama dengan pihak industri bekerjasama one team. Itu juga kita perlukan banyak lagi improvement pembankan. Bank perlu tengok industri pelancongan ni bukan industri yang risiko. Kita jangan fikir industri sangat tinggi risiko ni, tak boleh pinjam duit. Dengan adanya impak yang besar ni, kita tengok industri pelancongan ni adalah satu jembatan yang mana kita letak RM50, dia akan terus menyebab ke kampung stay, tempat gerai-gerai, tempat contoh katakan travel agent tu. Jadi ini adalah satu di mana kita tengok in the big picture. Bukannya untuk keuntungan kita, untuk keuntungan negara. Itulah satu yang misi utama dan saya suka semua pihak tu kena bekerjasama. Bila kita cakap semua pihak ini juga menyentuh dan ada kaitannya dengan Cik Zohaimi tadi. Kalau kita lihat di homestay ataupun kampung stay, ia melibatkan komuniti, satu komuniti. Bukan sahaja host di tempat tersebut tetapi komuniti di kawasan setempat. Contohnya kalau mungkin ada jiran-jiran kita yang buka kedai makan, ini secara tak langsung turut membantu merancangkan semula ekonomi jiran-jiran kita. Pembelian barangan cenderung hati di kedai runcit. Contohnya pergi ke Melaka beli belacan dan sebagainya. Tetapi dari segi cabaran untuk mengembalikan semula kepercayaan itu. Maklumlah kadang-kadang mungkin ramai juga dalam kalangan kita ini nak keluar pergi bercuti, nak bawa anak-anak yang dah lama pun duduk di rumah selama tempoh 3 bulan ni, tapi masih ada kegusaran. Walaupun tadi Cik Zohaimi katakan dah ada kita lakukan aktiviti penyelenggaraan, kebersihan, sanitizing dan sebagainya. Bagaimana nak mengembalikan semula kepercayaan tersebut, Cik Zohaimi? Untuk mengembalikan keyakinan dan kepercayaan masyarakat untuk melancong, sebenarnya ini melibatkan bukanlah satu perkara yang mudah. Memerlukan kita nak kena tengok balik macam mana kita nak membawa mereka datang melancong. Jadi segala-galanya bukan di satu pihak sahaja, bukan di pihak komuniti ataupun sesuatu pihak, contohnya product owner atau sebagainya, tetapi termasuk diri sendiri yang datang melancong tersebut. Jadi apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh diri sendiri kalau nak pergi satu tempat tu? Kita tahu tempat tu memang baik, dah buat sanitize semua, tapi kita jangan take for granted. Kita kena bersiap sedia dengan mask kita, dengan hand sanitizer, dan kita jangan terlalu rapat dengan orang lain sebab kita nak kena jaga jarak kita supaya kita jangan risiko tu jangan terlalu tinggi pada kita. Walaupun sekarang ni saya rasakan di semua homestay tidak ada satu pun homestay di seluruh Malaysia ni yang berdaftar dengan ada 219 buah homestay, tak ada satu pun yang ada dikatakan dalam mana-mana kluster yang ada sekarang ni. Semuanya selamat, alhamdulillah. Jadi semua pihak komuniti, pihak yang berada contohnya tadi tengah jalan di kedai makan, stesen minyak, kedai cenderar hati, semua kena memainkan peranan masing-masing, termasuk diri sendiri yang akan melancong. Jadi dengan cara ni kita pasti akan memutuskan rantaian COVID-19 ini dengan kadar segera. Dan bila kita jaga kita lakukan segalanya yang terbaik mengikut SOP yang telah pun disediakan, insya-Allah kita mampu untuk mengelakkan daripada perkara ini berlaku. Dari segi cabaran-cabaran lain, Cik Uzaidi sendiri, saya kira hakikatnya bukan mudah untuk kita kembali menggalakkan dan dalam masa yang sama nak terus merancangkan semula ekonomi dari sudut pelancongan ini, nak menggalakkan pelancongan domestik ini. Pasti ada cabaran-cabaran yang
yang harus kita akui, ia satu bukan proses yang singkat untuk dilakukan, Cik Uzaimi. Terima kasih Fiza. Sebenarnya cabaran ni sangat besarlah. Kita sebenarnya industri pelancongan ni antara industri yang orang kata kita nak belanja untuk melancong ni antara hierarki ataupun piramid yang kita nak ni paling rendah lah. Kehendak kita perlu bayar untuk makanan, untuk rumah, untuk bil-bil yang elektrik ke bil apa tu kan. Jadi kita untuk melancong, kita tolak ke tepi. Macam mana kita nak, kalau boleh, kita nak semua rakyat Malaysia melancong. Kalau tak melancong pun pergi ke tempat-tempat area-area, tempat-tempat dekat-dekat ni. Kalau kawasan rumah di Temeloh, di Kuantan, pergilah dekat Temeloh belanja makan. Ikan patin, durian. Itu pun dah kira memberi satu imbuhan untuk industri pelancongan. Jadi kita perlukan semua rakyat Malaysia untuk turut serta. Tapi sebenarnya kita industri pelancongan, kita rasa we need to reset tourism. Kita perlu reset tourism. Reset tourism ni kita tengoklah apa yang cabaran-cabarannya. Cabaran-cabaran in terms of regulation. Cabaran-cabaran untuk licensing, cabaran-cabaran untuk produk baru, macam mana kita nak memasarkan, macam mana R&D, research, macam mana regulation tu sangat memberi satu cabaran untuk kita. Tapi dengan kerajaan sekarang ni mereka telah sangat-sangat adaptkan apa yang industri perlu. Saya sangat tersentuh dengan yang berhormat Datuk Anwar Musa. Dia pergi tengok gerai yang tak ada lesen. Tiba-tiba dia kasih lesen. Itu adalah satu je. Pada makcik itu. Makcik itu sebenarnya kalau pelancong-pelancong tengok dia nak makan, dia tengok sedapnya makanan tu, dia dapat juga rasanya imbuhan daripada industri pelancongan. Jadi kita perlukan lebih banyak. Bukan hanya dengan kerajaan pusat, juga dengan kerajaan negeri dan juga dengan PBT dan bersama-sama dengan industri pelancongan. Kita kena satu pasukan untuk kita gerak betul-betul. Kalau boleh kita belanja, kalau seorang tu belanja RM1, kalau 30 juta pelancong ni rakyat Malaysia boleh belanja 30 RM1 satu hari, 30 juta. Jadi ini adalah satu imbuhan, satu spark off di ekonomi negara. Kalau kita berbalik kepada apa yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Nancy Shukri, yang mana telah pun mengumumkan pelan pemulihan pelancongan dan kebudayaan bagi memulihkan ekonomi negara akibat daripada wabak COVID-19 ini. Katanya sebagai permulaan ia mahu dibuktikan menerusi pelancongan domestik. Jadi bagaimana Cik Zuhaimi dan juga Cik Uzaidi sendiri menyahut cabaran ini dan seruan ini? Cik Zuhaimi. Dalam ialah Yang Berhormat Menteri sangat menggalakkan supaya kita masyarakat Malaysia melancong domestik, dan baru-baru ni pun Yang Berhormat Menteri bersama dengan tim dia telah melawat beberapa kawasan termasuk homestay, contohnya di Pelanduk Homestay di Port Dickson, kemudian ke Homestay Kampung Moreton, dan di samping tu dia ada Yang Berhormat Menteri sendiri telah menunjukkan kalau nak pergi ke homestay bukan setakat homestay saja, hotel dia boleh singgah, di muzium dia boleh pergi, dan banyak tempat lain. Naik Menara Tameng Sari di Melaka pun dia dah tunjukkan dalam masa satu hari itu banyak yang dia boleh buat. Jadi pelancong-pelancong tempatan pun kena melihat apa yang Berhormat Menteri dah buat tu. Boleh buat banyak benda dalam masa satu hari. Kemudian balik ke Kuala Lumpur. Apatah lagi kalau dia boleh menginap di mana-mana tempat. Especially kalau saya kata menginaplah di homestay. So kita merasai pengalaman kan. Jadi semua ni boleh dibuat apabila yang top menteri ataupun yang menteri menggalakkan rakyat semua untuk melancong, untuk menggerakkan, merancakkan lagi ekonomi dalam negara. Cik Zuhaimi, tetapi kan apa cabaran Cik Zuhaimi sendiri? Kalau kita lihat, mungkin ramai juga dalam kalangan rakyat Malaysia ni, kalau kita nak pergi homestay ataupun kampung stay, kadang-kadang kita rasa lebih kurang macam rumah kita. Tapi mungkin bagi mereka yang tinggal di bandar, rasa teruja nak pulang ke kampung, nak menikmati buah-buahan tempatan, nak lihat air sungai, nak bangun pagi ada bau rumput. Tapi bagi orang yang mungkin tinggal di kawasan yang sekitar ataupun kawasan komunitinya lebih kurang sama, apa antara daya tarikan yang dilakukan oleh penggiat-penggiat industri ini untuk menggalakkan lebih ramai orang datang berkunjung dan menginap di sana? Pelancong masyarakat domestik kita kena sedar bahawa apa yang ada di rumah kita, di kampung kita tak sama dengan apa mungkin ada di kampung sebelah. Apatah lagi kalau berada di sempadan di luar negeri. Di luar negeri maksudnya contoh di Kuala Lumpur ataupun apa yang di Negeri Sembilan atau berada di Melaka ataupun di Pahang, mana-mana pun tak sama. KL tak ada buah binjai kan? Tak ada buah binjai. Di rumah saya ada pokok binjai sebesar pemeluk besar ni. Jadi
selain daripada mereka ni tukar sikit mindset untuk supaya mereka benda yang tak sama. Jadi kita tengok apa USP, unique selling proposition yang ada di kampung-kampung tersebut, apa dia. Contohnya di homestay saya sendiri, di homestay Kampung Air Limau, kita lebih kepada gastronomi. Masak, makan, masak asam lah, itik lah, sebagainya. Tapi tempat lain mungkin berbeza. Contoh di homestay yang di mana asalnya YB Menteri, adanya Gunung Santubong. Jadi tempat-tempat tersebut berbeza antara satu sama lain. Walaupun orang, contohnya orang dalam Kuching di Sarawak sendiri, di luar bandar tak sama apa yang ada mungkin di luar bandar yang lain. Jadi pergerakan mereka semua ni seharusnya digalakkan lagi. Jadi penglibatan semua pihak, bukan sahaja kita, media dan sebagainya, adalah penting untuk menggerakkan pelancongan supaya ekonomi kita naik semula. Jadi kita cakap silakan. Saya tambah sikit. Minta tambah ni sebab kadang-kadang kita sebelum ni kan, sebelum berlakunya wabak COVID-19 ini, kalau nak bercuti je mesti nak pergi luar negara. Bercuti je mesti nak pergi luar negara. Sedangkan di Malaysia sendiri ada banyak lokasi-lokasi peranginan, pelancongan, pantai-pantai yang indah, sungai yang cantik. Boleh diteruskan. Sebenarnya alhamdulillah negara kita ni sebenarnya negara yang berbagai-bagai produk. Antara kita tahu tak sedar depan mata kita ni ada tempatnya macam rupa macam New Zealand tapi bukan New Zealand. Ada rupa macam Maldives tapi bukan Maldives. Ada macam-macam lagi lah dengan hutan dengan apa kan, ada sungai dengan apa. Jadi produk kita ni sangat banyak, tapi kita sebenarnya industri pelancongan kena betul-betul penggiat industri kena betul-betul promote. Janganlah rahsia lagi. Orang kata best kept secret. Tak adalah best kept secret, tak ada untungnya. Kita nak bongkarkan rahsia-rahsia ini. Dengan adanya Mita kita ada mempunyai berbagai-bagai members ahlian. Kita baru-baru ni, hari ini kita ada panggilnya business to business networking, inbound marketing, di mana pihak-pihak product operator, hotel, 3 bintang, homestay berjumpa dengan penggiat industri pelancongan, travel agent, dengan tour guide, dengan apa. Jadi alhamdulillah baru-baru ni 3,000 travel agent telah masuk ke alam maya ni. Dia digital lah. Daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Langkawi datang berjumpa dengan Maya ni, kita B2B, business to business. Kita kena updatekan apa produk-produk kita. Selalunya kita ni suka sangat pergi mempromosikan negara luar kan. Itu sebabnya negara Jepun, antara negara Malaysia ni, rakyat Malaysia ni antara negara yang mereka rasa sayang sangatlah. Sebab kita suka melancong ke negara Jepun, negara Korea. Sampaikan satu tempat di bandar raya Seoul tu, orang Korea tu, peniaga-peniaga tu dia pandai cakap Melayu, bahasa Malaysia. Ya, betul. Mari kakak, mari abang. Jadi ini adalah tunjukkan Malaysia ni, rakyat Malaysia ni suka melancong. Tapi silapnya melancong ke luar negara dulu. Baru nak melancong dalam negeri. Sekarang dengan adanya ni, travel agent yang promote negara luar, terpaksa mempromosi negara melancong. Jadi ada wake up call lah. Dan juga rakyat Malaysia rasa, wah banyaknya tempat. Ada. Ada ikan patin, ada durian pun macam-macam dusun. Boleh makan umai di Sarawak. Ada umai, kan? ada umai. Jadi di Sarawak pun macam-macam dia punya produk. Tengok lembu di Kota Kinabalu Ada yang makan ulat, yang makan worm tu kan. Saya tak pernah makan ulat, tapi kita boleh makan ulat kat Sarawak tu. Jadi dia antara yang produk-produk saya rasa unik sangat. Dan kita rugi sangat kalau kita tak mengenal negara kita. Ada banyak sekali lokasi-lokasi menarik yang boleh kita lawati di negara kita sendiri. Malahan selepas saja diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, selepas bolehnya merentas negeri dan sektor pelancongan dibuka semula, kita lihat ramai juga sambutan positif yang diberikan oleh rakyat Malaysia untuk terus pergi bercuti. Dan banyak juga promosi-promosi yang terus diberikan, dihantar secara atas talian dan sebagainya. Kita lihat juga bagi merancangkan semula industri pelancongan negara ini, pelbagai strategi awal pemulihan pelancongan telah pun dikenal pasti. Dan ini dilakukan pastinya dalam meringankan beban penggiat industri pelancongan untuk menangani impak COVID-19 ini. Jadi bagaimana pelan pemulihan ini dilihat dapat membantu untuk merancangkan semula sektor ini dalam jangka masa pendek hinggalah ke jangka masa panjang nanti. Cik Gadi, silakan. Okey, sebenarnya terima kasih Riza. Soalannya bagus. Alhamdulillah kerajaan Malaysia sangat memberi perhatian kepada industri pelancongan. Baru-baru ni Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan satu insentif di mana 1 bilion ringgit khas untuk industri pelancongan. Bukan RM1,000, 1 bilion. Jadi saya harap dengan 1 bilion ni kita boleh gunakan untuk kita membiakkan, kita meluaskan. Kalau kita boleh menghasilkan 100 bilion. Dengan belanja 1 bilion ni, kita boleh menghasilkan 100 bilion untuk ekonomi negara. Itu patutnya kita haruskan kita kasih prioriti dan kita kena buat transparent.
1 bilion ni mana ke mana perginya? Delivery ke macam mana? Apa dia punya impak dia? Jadi itu adalah satu saya harap, saya rasa di bawah Kementerian Pelancongan sangat transparan dan juga mengagihkan 1 bilion ni dengan saluran yang betul. Dengan supaya 1 bilion ni dengan boleh kita membiak kan dengan 100 bilion. Tapi saya juga lihat bagai-bagai insentif RM1,000 tax insentif. Yeah. Dan juga voucher apa tu. Jadi ini adalah merancangkan industri pelancongan. Kalau ada nak ditambah sedikit Cik Zuhaimi sebelum kita berehat seketika. Okey. Terima kasih. Untuk sebagaimana yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan tempoh hari yang baru-baru ni, saya amat tertarik dengan apa yang dikatakan supaya JLC yang berada dalam Malaysia ni mengambil satu-satu komuniti sebagai satu komuniti angkat. Jadi saya rasa benda ni belum berjalan lagi, tapi amat menarik. Contohnya apabila dia ada JLC yang mengambil contohnya satu homestay atau komuniti tersebut telah pun tersusun. Memang sangat cantik untuk diambil, untuk dimajukan, develop lebih lagi dengan kepakaran yang ada di mana-mana di dalam JLC tersebut. Satu-satu JLC itu kepakaran dia dibawa ke komuniti tersebut untuk dibangunkan. Ini satu perkara yang sangat baik. Walaupun sebagaimana yang Cik Uzadi cakap tadi, banyak insentif-insentif yang telah diberikan kepada rakyat. Namun untuk pihak homestay dan kampung homestay sendiri secara direktnya lagi kita masih belum lagi, mesti menunggu lagi ni apakah yang boleh direct kepada komuniti homestay untuk yang dapat daripada pihak kerajaan untuk kita gunakan untuk mulakan semula untuk bukan dah mula dah pun cuma nak sebagai nilai tambah baik lagi untuk memulakan perniagaan ni. Okey, banyak lagi nak kita bincangkan dalam soal rakyat untuk kita kongsikan tentang topik kita pada malam ini, impak COVID-19 terhadap industri pelancongan negara. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini dalam soal rakyat. Impak COVID-19 terhadap industri pelancongan malam ini bersama dengan Uzadi Udanis, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia MITA, dan juga Encik Zuhaimi Muhammad Suari, Presiden Persatuan Kampung Stay dan Homestay Malaysia. Di blok terakhir ini, mungkin banyak lagi nak kita terus kongsikan kepada penonton-penonton kita. Kalau kita lihat, banyak juga insentif-insentif telah pun diberikan untuk terus merancangkan dan juga membangunkan semula sektor pelancongan domestik negara. Jadi bagi membantu sektor pelancongan ini juga, skim pembiayaan pelancongan penjana bernilai 1 bilion telah pun ditawarkan untuk membiayai inisiatif transformasi oleh PKS dalam sektor pelancongan agar terus dapat berdaya saing dalam era kebiasaan baharu. Era kebiasaan baharu ini yang kita nak terus kongsikan kepada penonton kita. Kalau boleh Cik Uzadi ulas. Ya, sebenarnya 1 bilion itu bukan benda yang kecil kan. Dan juga dia khas untuk PKS. PKS sebenarnya SME Corp telah mengatakan 600,000 syarikat yang industri pelancongan ni adalah PKS dan ada juga makro, ke tahap makro. Jadi ini satu gerakan, satu yang mana punya banyaklah syarikat-syarikat yang PKS ni dalam industri pelancongan. Dengan adanya 1 bilion ni akan membantu industri pelancongan dan juga dengan berbagai-bagai tadi subsidi gaji supaya untuk kita menahan kita janganlah buang kita pekerja kita boleh cover kita punya pembelanjaan. Ini kita panggil organized community. Tapi ada ramai juga yang non-organized community. Non-organized community dia kadang-kadang kita tak dapat bus driver ni dia hari-hari gaji dia hari-hari. Dia tak ada dalam sistem EPF, sistem cukai. Jadi alhamdulillah dengan adanya insentif kali ini, kerajaan telah mendengar. Dia kata, banyak ramainya yang tak organize, yang tak ada dalam berdaftar dengan dia di mana di EPF, di cukai, di income tax kan. Kerajaan sanggup juga membayari. Okey, tak apa. Kali ini kita bayar untuk menyenangkan yang non-organized, kita panggil non-organized workers ni. Di mana setiap hari dia memerlukan setiap hari dia gaji. Driver, tour guide, taksi. Dan inilah antara-antaranya yang ramai yang terkesan akibat COVID-19 dan dapat dibantu oleh kerajaan sendiri. Itu saya rasa sangat terharu dan alhamdulillah dengan adanya ini kita boleh masih lagi bertahan
bertahan untuk kita teruskan industri pelancongan. Ia merangkumi semua pihak dan selain daripada itu, ada juga insentif cukai yang turut diberikan. Antaranya penangguhan bayaran balik seperti moratorium, pengecualian cukai pelancongan dan juga pengecualian cukai pendapatan sehingga 30 Jun tahun hadapan, dan bagaimana kita lihat perkara-perkara ini disambut baik. Dan ada juga pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 diberikan ke atas perbelanjaan melancong dalam negara. Ini usaha dalam menggalakkan juga pelancongan domestik ini dalam kalangan rakyat kita. Kalau boleh dikomen oleh Cik Zuhaimi. Ya, saya melihat benda ni, rakyat ataupun masyarakat kita dalam negara sepatutnya menyambut baik apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerana pengecualian ini diberi atas satu tujuan, untuk memulakan semula ekonomi kita disebabkan oleh COVID-19 ni. Dan pelancong dari luar setakat ini tidak boleh masuk lagi dalam negara. Kita pun, masyarakat dalam negara pun tidak boleh keluar. Jadi kita mesti merancangkan semula ekonomi dalam negara. Jadi dengan adanya pengecualian ini, saya rasa akan memberi satu kelegaan kepada seluruh masyarakat boleh melancong di dalam negara. Kalau ada nak ditambah oleh Cik Zaidi, silakan. Sebenarnya RM1,000 itu adalah satu imbuhan untuk rakyat Malaysia untuk melancong. Saya ingat lagi masa dulu, ramai yang tak ada laptop, ramai yang tak ada komputer. Kerajaan telah memberi RM1,000 untuk tax rebate untuk membeli komputer. Sekarang ni melancong. Kita kena ambil lah peluang ini untuk melancong. Dan juga dengan adanya insentif ni, saya rasa kita boleh merancang. Kita janganlah hari ini nak pergi melancong, hari ini apa, kita merancang dan juga boleh memaksimalkan. Sekarang hotel, saya dapat tahu hotel macam-macam dia punya package. Rendah. Dulu beratus-ratus, beribu-ribu ringgit, sekarang dah RM100. Bayangkan, RM100 sekarang ni, 5 bintang. Jadi kita kena ambil peluang ini dan juga gunakanlah imbuhan RM1,000 teks cukai. Saya kira seluruh rakyat Malaysia perlu mengambil peluang yang telah pun diberikan ini. Dan kalau kita berbalik pada apa yang dikongsikan oleh Cik Zuhaimi dari awal tadi, semua pihak pun harus memainkan peranan. Dan hari ini kita lihat aktiviti sosial juga telah pun mula dibenarkan selepas 1 Julai nanti dengan tidak melebihi daripada 250 orang, di mana majlis kahwin juga telah pun boleh mula diadakan mengikut keluasan kawasan. Dan ini juga ada kaitannya dengan sektor pelancongan kan. Ada juga dalam kalangan kita ni yang nak buat majlis hari jadi, reunion, majlis perkahwinan menggunakan lokasi-lokasi seperti di kampung stay ataupun homestay ataupun di hotel-hotel dan juga restoran. Dan ini merupakan satu berita baik juga kepada penggiat-penggiat dan juga pemain industri. Ya, betul. Jadi kita banyak homestay kita, kluster homestay. Saya bila sebut kluster ni kadang sensitif sikit sebab ada kluster COVID. Tapi sebenarnya homestay ni pun disebut sebagai kluster. Satu kluster tu ada nama kampung. Contohnya kluster Kampung Elimau, kluster ni. Jadi sebenarnya perkampungan homestay lah. Okey. Banyak kampung kita, homestay kita ni ada menyediakan dewan, balai raya yang boleh digunakan ataupun di rumah-rumah peserta tersebut boleh digunakan untuk aktiviti-aktiviti seperti reunion, majlis perkahwinan dan sebagainya. Dan hari ini tadi ni pun ada yang dah mula bertanya pada saya untuk tanya pasal nak balik raya haji, nak buat reunion adik-beradik di kampung stay ataupun di homestay. Jadi kita menggalakkan, harap kita supaya kita menggalakkan di samping menjaga diri masing-masing, datang ke homestay tapi jaga diri masing-masing, buat penjarakan sosial, SOP mestilah diikuti. Jadi mungkin Cik Zuhairi boleh komen juga dengan kelonggaran yang telah pun diberikan ini, apakah sebenarnya peranan yang harus dimainkan oleh rakyat juga dalam sama-sama untuk kita melancakkan dan juga melonjakkan semula industri ini? Sebenarnya acara ataupun events antara yang komponen yang sangat penting untuk industri pelancongan. Ada reunion tadi, Zahim kata reunion, balik dengan family ataupun nak majlis kahwin. Ini adalah satu platform yang mana kita perlukanlah. Kalau yang kita lebih banyak kenduri, banyak acara-acara reunion, kita galakkanlah lebih ramai lagi itu. Tapi kita kena tahu SOP kita punya social compliance, dan sekarang ni 250 orang. Janganlah 251 orang, janganlah 300 orang. Jadi kita kena confine dengan apa yang telah disahkan
disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Janganlah kita langgar. Kita tahulah kita ni kadang-kadang kita tak kisahlah, tak kisah. Tapi sebenarnya kita kena penting sangat. Kementerian telah menghadkan 250. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab 250 tu. Jadi ini adalah satu kita step by step dengan adanya acara-acara ini hotel-hotel pun dah boleh hidup. Homestay pun boleh hidup. Kita bas-bas pun kita boleh guna bas tu. Makcik Kia, rombongan Makcik Kia 30 orang, 40 orang pergi Langkawi. Maulah betul kan je. Janganlah 10 orang je kan. Jadi kita boleh ramai-ramai kan. Makcik Kia boleh tolong promotekan dengan dia geng-geng Makcik Kia lain pergi ke kawasan-kawasan pelancongan. Dan ini juga pasti ada kaitannya dengan Tahun Melawat Malaysia 2020 yang telah pun dibatalkan. Jadi, apakah ada sebarang cara-cara ataupun langkah lain yang boleh dilakukan untuk terus mempromosikan sektor pelancongan negara ini di peringkat domestik dan juga antarabangsa, contohnya seperti virtual tourism dan sebagainya? Betul, terima kasih Fiza. Sebenarnya virtual tourism ni antara produk yang terbaru yang kami cuba kan semasa PKP ni. Jadi masa PKP ni ramai industri pelancongan ni kita nak buat apa? Nak jual apa kan? Kita duduk rumah je kan. Jadi kita create this virtual tourism punya produk. Virtual tourism produk ni macam-macam. Kita boleh ke depan, kita pertengahkan masakan. Kita boleh mentengahkan budaya tarian, kita boleh mentengahkan cara-cara melukis, membudayakan baru-baru ini dengan Fredo. Fredo pun sanggup mempromosikan tempat-tempat destinasi pelancongan dan orang sanggup bayar. Itu yang tu. Jadi baru-baru ini juga homestay. Homestay di Selangor pun juga telah mengambil bahagian dan penuh. Kita satu sesi itu lebih kurang 40 sesi, tapi masa tu 50 terlebih pula dalam satu secara audiens. virtual. Secara virtual dia tengok macam mana rupanya cara macam mana nak main angklung. Macam mana tempat-tempat kawasan-kawasan ni nak ada kelulut lah apa ya. Jadi orang bayar. Jadi dengan ada bayarnya homestay itu telah dapat lebih kurang RM1,500 sejam. Sekarang ni telah konsisten 2 sesi RM3,000 sehari. RM3,000 kali kalau 30 hari dapat RM90,000, dapatlah sedikit sebanyak untuk kita industri pelancongan tu dapat penggiat tu bertahan lah. Jadi saya rasa semua penggiat industri perlu venture into virtual tourism. Dan kalau kita lihat, kita semua sekarang ini sama-sama bertatih untuk mengadaptasi norma baharu ini. Dan kalau kita lihat dari segi virtual tourism ini juga bagaimana pihak di homestay dan juga kampung stay mengadaptasi norma baharu virtual tourism ini. Benda ni baru sangat lagi pada orang kampung. Untuk menerima, kadang dia orang tak faham. Orang kampung tak faham akan macam mana pergerakan tu. Ambil gambar aje dapat duit. Macam mana rupa ni? Orang tak faham kan? Jadi kita kena lebih banyak memberi penerangan, kena cakap, bagi tahu virtual tourism ni begini, bayarannya secara online. Jadi kita akan menggalakkan lebih ramai lagi peserta-peserta kampung stay, homestay ni untuk bersama-sama di dalam virtual tourism untuk menjana lebih pendapatan lagi. Sebab terlalu banyak setiap homestay yang seperti saya kata tadi tak sama. Setiap satu kampung walaupun bersebelahan tak sama antara satu kampung dengan lain. Memang sangat baik untuk dieksplor. Konsepnya adalah berbeza-beza. Apa yang ditawarkan, SOP-nya berbeza. Tak sama. Ada kampung, ada durian, ada pokok buah-buahan. Ada kampung, ada sawah padi. Ada perkampungan, ada gunung ganang. Jadi berbeza-beza. Dan cara sambutan kepada pelancong itu pun berbeza. Itu yang experience yang boleh diterokai. Macam Fiza kata-kata ni homestay ni Ailimau ni itik gastronomi ni masak itik, masak rendang itik. So dengan pengunjung berpeluang untuk masak sekali. Masak sekali dengan tu. Dengan siap-siap ada ingredient tu, masak sekali. Macam mana rupanya itik tu? Macam mana rupanya tu? Sama-sama sekali. Sama-sama. Sanggup bayar RM30 dan sama-sama masak dengan chef orang kampung. Chef kampung. Ada orang yang suka nak masak sekali, ada orang yang suka nak makan je. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang berbeza di situ. Tapi kalau kita lihatlah dari segi anggaran masa, agak-agaknya berapa lama masa yang diperlukan untuk kita melihat semula sektor ataupun industri pelancongan di Malaysia ini dapat pulih seperti sedia kala agaknya? Yelah, itu soalan cepu emas tu. Sebenarnya kalau boleh hari ni juga nak recover kan, kita nak tahu. Tapi sebenarnya kita kena realistik.
vaksin COVID-19 ni belum ditemui dan belum ditemui dan juga dibuktikan. Jadi saya rasa agak lamalah dia punya tu. Tapi kita industri pelancongan ni kita sangat positif. Sangat positif. Saya harap jangka dalam 2 tahun ini kita boleh kembali. Tapi kita kena mind shift, kita kena reset tourism. Di mana kita janganlah buat benda-benda yang lama-lama tu. Kita cuba proaktif dan cuba fikir macam virtual tourism dan berbagai-bagai produk lagi. Homestay pun dengan masakan itik macam mana cara. Jadi kita pun sanggup merancangkan industri pelancongan dengan produk-produk yang baru ini. Jadi bagi Cik Zuhaimi sendiri, apakah harapan Cik Zuhaimi sebagai seorang pemain dalam industri ini? Bagaimana agaknya Cik Zuhaimi ingin melihat industri ini terus berkembang, terus bangun dan maju dengan juga sokongan dan juga bantuan daripada seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama merancangkan lagi industri pelancongan domestik ini? Apa yang berlaku ni semua ada hikmah dia. Allah bagi kita cubaan, dugaan sesuai dengan apa yang kemampuan kita. Saya nampak apabila segala ni selesai, apa yang berada domestik kita mesti maintain dan mesti tambah baik. Maknanya pelancong dalam negara akan bergerak walaupun pelancong dari luar dah mula masuk pada satu masa nanti. Jadi imbuhan yang didapati oleh setiap pengusaha homestay kampung homestay ini sebenarnya double, lebih daripada dulu sebelum COVID. Sebab dulu mungkin pelancong domestik kurang melancong dalam negara sebab nak keluar, nak cari tempat sejuk, nak cari tempat yang paling panas ke. Tapi kali ini terpaksa melancong dalam negara dan dah menjadi satu kebiasaan, mesti nak melancong dalam negara. Dan orang pelancong dari luar pun mula masuk, jadi dah jadi double lah. Jadi saya harap benda ni harapan saya mesti di-maintain dengan baik supaya jangan ada di mana-mana kelampungan yang membolehkan industri itu rosak dengan sendirinya. Contohnya tak jaga kita punya penjarakan, akhirnya akan berlaku sesuatu yang tidak baik kepada yang nama homestay itu sendiri atau kampung stay itu sendiri, membawa nama yang tidak elok. Jadi kita kena jaga, setiap daripada pengusaha homestay yang berada di Malaysia ni mesti jaga nama masing-masing. Jaga dengan cara jaga nama tu, jagalah. Jaga diri sendiri, jaga pelancong yang datang, ambil berat segala aspek keselamatan supaya tidak merosakkan apa yang telah dibina daripada kosong tadi ni. Dan kita bina-bina, akhirnya besok tidak rosak, maka maju sampai bila-bila. Jadi seluruh rakyat Malaysia, termasuk Makcik Kia, termasuk Dak Senah, termasuk Dak Syafiq, mesti sama-sama mempromosikan homestay dan kampung stay domestik tourism di seluruh negara. Itulah. Okey. Dan saya kira dalam keterujaan kita itu jangan pula kita terlupa bahawa tanggungjawab yang harus kita pikul, khususnya dalam kita menjaga jarak sosial, kebersihan diri, apatah lagi kita harus mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Mungkin Cik Zaidi juga ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada penonton-penonton kita dalam masa yang sama untuk kita terus menyokong industri pelancongan negara ini untuk terus maju dan dalam masa yang sama terus menitik beratkan langkah-langkah keselamatan dan kesihatan kita. Sebenarnya industri pelancongan telah fokus objektif kita. Sasaran kita untuk memperkasakan ekonomi rakyat melalui industri pelancongan. Senang. Ya, dengan adanya pembelanjaan rakyat Malaysia belanja sedikit, RM50 pun tak apalah, belanjalah beli ikan patin ke, belanja durian ke, belanja makanan apa-apa ke, nasi lemak ke, goreng pisang Makcik Kia apa, belanjalah untuk kita meningkatkan industri pelancongan. Jadi tapi sebenarnya kita kena fikir juga vaksin 19 ni tak ada lagi ni. Janganlah kita pakai redah aja kan. Jadi kita kena tengok dengan SOP dan industri pelancongan kena patuhilah all the SOP. Saya memang sangat confident industri pelancongan ni akan kembali, akan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri bersama dengan menteri kita sendiri Yang Berhormat Datuk Seri Nahjah Nancy. Saya sangat yakinlah dengan adanya satu pasukan industri bersama dengan kerajaan, one team, kita akan ataupun semua pihak kita akan sama-sama memperkasakan ekonomi rakyat melalui industri pelancongan. InsyaAllah. Cik Uzadi orang Pahang ke? Lebih kurang lah. Lebih kurang sebab sebut ikan patin tadi kan. Meluh lagi tu. Okey. Jadi kita harapkan melalui perbincangan kita ini sama-sama kerjasama daripada semua pihak itu diperlukan untuk kita terus merancangkan ekonomi rakyat dan juga terus membangunkan semula ekonomi dan juga sektor pelancongan domestik negara kita, insya-Allah. Dan terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada kedua-dua panelis kita pada malam ini. Terima kasih Cik Uzadi Udanis selaku Presiden Majlis Pelancongan Malaysia MITA dan juga Cik Zuhaimi Muhammad Sori selaku Presiden Persatuan Kampung Stay dan juga Homestay Malaysia. Jangan lupa untuk terus jaga diri anda. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Soal Rakyat di minggu hadapan. Assalamualaikum.